Tajuk, Perjalanan yang Mengubah Segalanya. Aku tak sepatutnya datang ke sini. Ayat ini bergema di dalam hati seorang wanita muda yang sudah terlalu lama berhenti mengembara. Hakikat bahawa dia kini bergantung pada kerusi roda dan parut lampau yang terbenam dalam telah membelenggunya dengan erat. Namun pada suatu hari, secebis maklumat yang tidak sengaja ditemuinya telah menyalakan semula sekelumit harapan yang pudar. Destinasi yang diputuskannya untuk dituju ialah Malaysia, sebuah negara yang terkenal dengan keramahan dan kebaikan hati penduduknya. Jauh di sudut hatinya, dia menaruh harapan yang senyap terhadap negara yang digelar Tanah Senyuman ini. Walau bagaimanapun, semasa dalam perjalanan, layanan yang diterima daripada sebuah hotel telah menikam jantungnya. Ini bukan tempat yang aku bayangkan. Satu insiden yang tidak dijangka telah menghancurkan rasa selamat yang baru mula berputik dalam sekelip mata. Kenangan pahitnya kembali menghantui, sehinggakan imej Malaysia di dalam fikirannya mula goyah. Layanan apakah yang membuatnya begitu putus asa, dan apakah makna sebenar yang tersembunyi di sebalik kisah ini? Akhirnya, apakah keputusan yang diambilnya? Mari kita ikuti kisah ini bersama-sama. Semuanya bermula dengan insiden yang hanya berlaku dalam beberapa saat. Sarah rebah ke tanah di tengah-tengah Seoul, Korea Selatan, di sebuah daerah beli-belah yang paling sibuk. Roda hadapan kerusi rodanya tersangkut pada rekahan kecil di laluan pejalan kaki, menyebabkan dia tersembam ke hadapan tanpa sempat menahan dengan tangannya. Tubuh Sarah terhempas kuat di atas lantai konkrit. Barang-barangnya bertaburan, lengannya melecet dan berdarah, tetapi apa yang lebih menyakitkan daripada luka fizikal adalah reaksi orang di sekelilingnya. Wah, teruknya, bisik seseorang sambil ketawa kecil. Ramai yang mengeluarkan telefon bimbit untuk mengambil gambar, merenung Sarah seolah-olah dia adalah objek aneh. Tiada seorang pun yang menghulurkan tangan untuk membantu. Orang yang lalu lalang sebaliknya menjaga jarak dan melencong daripadanya seolah-olah bertanya, apa yang dah jadi? Sama ada mereka tidak perasan dia tidak dapat bangun sendiri atau tidak mahu terlibat. Semua itu cukup untuk membuat Sarah merasa terabai dan keseorangan di dunia yang luas ini. Akhirnya, seorang pekerja dari kedai berhampiran berlari keluar untuk membantunya masuk ke dalam kedai. Sarah segera menelepon hotel yang telah ditempahnya untuk meminta bantuan, tetapi yang diterimanya hanyalah suara yang dingin. Maaf, bilik untuk orang kurang upaya sudah penuh. Walaupun dia telah mengesahkan butiran kelengkapan dan bilik berulang kali, pihak hotel mengatakan tiada rekod mengenainya dan menolaknya tanpa rasa bersalah. Dengan rasa terdesak, dia memutuskan untuk menuju ke stesen kereta api bawah tanah untuk mencari hotel lain. Tetapi apabila dia bertanya kepada seorang pegawai, adakah lift di sini? Jawapan yang diterima sungguh di luar jangkaan. Kami tidak dapat menampung pengguna kerusi roda. Sila gunakan teksi. Kata-kata yang kedengaran sopan itu sebenarnya menyembunyikan penolakan yang jelas. Di negara ini, adakah aku ini satu bebanan? Atau aku tak sepatutnya berada di sini? Fikiran-fikiran ini mula merobek hati Sarah. Apabila dia akhirnya tiba di lobi sebuah hotel lain dan sampai di hadapan pintu biliknya, dia terpaksa berhadapan dengan satu lagi kenyataan pahit. Pintu itu terlalu sempit untuk kerusi rodanya masuk. Sarah sudah kehabisan tenaga, bahkan untuk meminta tolong, dia terduduk layu di kerusi rodanya dan menangis dalam diam. Dia pernah berharap perjalanannya akan membawanya kepada penemuan baru, tetapi apa yang dihadapinya di Seoul adalah pengabaian dan penolakan berulang kali. Walaupun dia telah memilih tempat dengan teliti, merancang perjalanan, dan membuat kajian puluhan kali, dia masih tidak dapat melindungi dirinya. Dalam masa beberapa hari dipinggirkan dan ditolak, hati Sarah hancur luluh. Sebelum pulang ke lapangan terbang, dia memahat kata-kata ini dengan jelas di dalam hatinya. Aku tidak akan mengembara lagi. Pada ketika itu, dia benar-benar merasakan bahawa mengembara adalah hak istimewa yang tidak layak dimilikinya. Selepas pulang dari perjalanan itu, Sarah mengasingkan diri. Walaupun ada yang mengajaknya keluar, dia hanya mampu tersenyum hambar dan menukar topik perbualan. Apabila melihat rancangan travelog di televisyen, dia akan segera menukar siaran. Perjalanan yang sepatutnya menjadi kenangan indah telah bertukar menjadi sesuatu yang sentiasa mengorek luka di hatinya. Bahkan ketika menaiki bas pada waktu pagi di London, dia masih merasakan kesakitan yang mendalam di dalam hatinya. Pandangan yang tidak mesra, keluhan, dan tawa sinis yang ditahan-tahan.
Imej-imej dari perjalanan itu sering terlintas di pikirannya. Mungkin aku akan ditolak lagi. Mungkin aku akan ditertawakan lagi. Rasa tidak selamat itu melingkari hatinya tanpa henti. Suatu hari, di kafeteria University, Isabella, kawan baiknya, menghulurkan secawan teh panas kepada Sarah, lalu bertanya secara bersahaja, "Sarah, apa kata kau cuba pergi ke Malaysia?" Saat mendengar kata-kata itu, Sarah hampir tidak percaya pada telinganya. Mengembara, dia sudah memutuskan bahawa itu adalah sesuatu yang mustahil. Dia tidak lagi mempunyai keberanian seperti itu. Dia mengelipkan matanya dan bergumam perlahan, "Mustahil." Tetapi Isabella tersenyum sebelum menunjukkan telefon bimbitnya. Terdapat satu hantaran di media sosial. Ia adalah pengalaman seorang pengguna kerusi roda yang melawat Malaysia dan berkongsi ceritanya. Sambutan mesra di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. Laluan pejalan kaki yang mudah diakses di Kuala Lumpur. Pengurusan lift yang cekap dan bantuan yang semula jadi di hotel. Gambar-gambar itu adalah pemandangan yang tidak pernah Sarah temui dalam perjalanannya sebelum ini. Isabella menyambung dengan nada suara yang lembut tetapi penuh keyakinan. "Aku dengar laluan pejalan kaki di sana sudah jauh lebih baik. Malah, kaki tangan kereta api akan datang menyambut dan memanggil nama kita dengan penuh prihatin." Sarah terpaku menatap skrin telefon, tidak mampu berkata-kata. Dia mahu percaya, tetapi dia juga takut. Kisah yang kelihatan terlalu indah itu membuatnya merasa ia mungkin tidak benar. Bunyinya macam mimpi, katanya. Namun, jauh di sudut hatinya, ada getaran kecil. Di ruangan komen hantaran itu, ada satu ayat yang tertulis. "Di Malaysia, aku bukanlah satu bebanan." Ayat itu menusuk terus ke dalam hati Sarah, seolah-olah ada seseorang yang dapat melihat hingga ke lubuk hatinya. Sejak pulang dari perjalanan terakhirnya, dia asyik berfikir, "Aku menyusahkan orang lain. Mungkin, aku adalah kewujudan yang tidak sepatutnya ada." Tetapi, bagaimana jika ayat itu benar? Jika ada tempat di mana dia tidak perlu meminta maaf, tidak perlu peduli dengan pandangan orang lain, walau hanya sekali, dia ingin mencuba untuk percaya. Tidak lama kemudian, dia membuat keputusan. Dia mengangkat muka dan bertanya perlahan, "Kau rasa aku betul-betul boleh pergi?" Isabella mengangguk dengan tenang. Pintu ke arah pengembaraan kini terbuka semula secara senyap. Apabila kapal terbang mendarat dan mula bergerak perlahan di landasan, tapak tangan Sarah dibasahi peluh. Di bawah langit yang sedikit berawan di luar tingkap, kelihatan lampu panduan yang tersusun rapi. Semua yang dilihatnya tampak teratur dan tenang secara luar biasa. Tetapi di dalam hati Sarah, debaran kebimbangan bergelora seperti ribut. Sebelum keluar dari jambatan udara menuju ke balai ketibaan, seorang kaki tangan darat sudah menunggu. Tiada senyuman yang berlebihan, tiada keadaan kelam kabut, tetapi sambutan yang amat semula jadi. Tiada kekeliruan atau kesibukan langsung, seolah-olah kehadiran Sarah adalah perkara biasa. Lift kerusi roda telah siap sedia. Setiap langkah berjalan dengan lancar. Lift yang dituju mudah ditemui tanpa perlu sesat. Arahan daripada kaki tangan adalah ringkas dan tepat. Ini adalah perasaan yang belum pernah dialaminya. Perhatian yang secukupnya, tidak memaksa. Walaupun dijaga dengan baik, ia tidak membuatnya berasa kekok. Dan yang paling penting, kelembutan semula jadi yang tidak membuatnya merasa seperti menerima layanan istimewa yang memalukan. Semasa berjalan di dalam lapangan terbang, Sarah merasakan sesuatu yang aneh. Tetapi ia bukan perasaan tidak selesa. Sebaliknya, ia lebih mesra daripada mana-mana sambutan yang pernah diterimanya. Ia membawa ketenangan ke dalam jiwanya. Ruang laluan tidak mempunyai perbezaan aras. Papan tanda jelas dengan pelbagai bahasa yang lengkap. Tiada sebab untuk sesat. Langkah orang ramai kelihatan teratur. Tiada siapa yang menunjukkan reaksi berlebihan terhadap kehadirannya. Tiada renungan dan tiada yang mengelak pandangan. Pandangan mata orang yang lalu lalang berlalu seperti angin, seolah-olah tiada makna tersirat. Sarah serta-merta faham betapa bersyukurnya dia dengan keadaan ini. Semasa beratur untuk membeli makanan di sebuah kafe, struktur tanpa perbezaan aras dan laluan kerusi roda yang direka secara semula jadi sekali lagi mengejutkannya. Kaunter yang direndahkan separas mata, dulang makanan yang diletakkan dengan stabil, malah susunan tempat duduk yang memudahkan penggunaan kerusi roda.
Butiran-butiran kecil ini mewujudkan ruang yang bebas daripada penolakan. Ia perlahan-lahan meresap ke dalam hatinya. Selama ini, dia sentiasa perlu berwaspada dengan pandangan, gerak-geri, dan kata-kata orang lain yang tidak disengajakan. Sama ada diabaikan, dielak, atau dianggap sebagai beban, dia terpaksa hidup dalam kewaspadaan setiap saat. Tetapi kini, keadaannya berbeza. Di sini, walaupun dia berada di sini, tiada apa-apa yang berlaku. Hanya dengan merasa itu, nafasnya menjadi lebih ringan. Rasa peliklah kata-kata yang terkeluar tanpa sengaja itu mengejutkan dirinya sendiri. Dia baru sadar bahawa tubuhnya telah lama melupakan perasaan yang dipanggil keselesaan. Suasananya tenang, tiada kekecohan. Ada orang yang mengambil kira kewujudan Sarah sebelum mula melakukan sesuatu. Dan dia merasakan bahawa inilah kali pertama dia melangkah ke dalam masyarakat seperti ini. Diki Elia, dia hanyalah seorang pengembara. Namun, di sebalik statusnya sebagai pengembara, wujud suasana yang membuatnya merasa diterima. Ini menggetarkan hati Sarah secara mendalam. Walaupun belum banyak yang dilihatnya, jauh di lubuk hatinya, timbul keyakinan bahawa tempat ini pasti berbeza daripada yang pernah dilaluinya. Dari Clea menuju ke stesen pengangkutan di bandar, Sarah beratur senyap di barisan belakang. Kebimbangan di dalam hatinya bahawa dia mungkin akan ditolak sekali lagi masih belum padam. Dia pernah mendengar ayat seperti ini berkali-kali di negara lain. Lift rosak. Hari ini tidak boleh digunakan. Setiap kali, ia seperti pertaruhan sama ada dia boleh naik atau tidak. Tetapi seolah-olah untuk memadamkan kebimbangan itu, sebuah bas lantai rendah perlahan-lahan berhenti dengan tenang. Sesaat kemudian, badan bas itu diturunkan perlahan dan tanjakan di sisi terbuka secara senyap. Keseluruhan proses itu begitu semula jadi sehinggakan ia tidak kelihatan seperti sesuatu yang istimewa dilakukan untuk penumpang berkerusi roda. Seorang pemandu lelaki berkata dengan nada yang mantap, "Silakan, cik, tiada masalah." Ayat itu tidak dibuat-buat, tiada nada formality, tetapi ia memberikan kelegaan yang luar biasa. Hanya dengan satu ayat itu, pelbagai kebimbangan di hati Sarah seolah-olah lenyap. Dalam perjalanan sebelumnya, dia tidak pernah menemui ayat semudah ini. Penumpang di sekeliling juga tenang sekali. Tiada keluhan, tiada rungutan, dan tiada pandangan yang menganggapnya sebagai beban. Walaupun orang perasan akan kehadirannya, tiada siapa yang membuat bising. Sebaliknya, mereka memberi laluan secara semula jadi. Kerjasama tanpa lisan itu membuatnya merasai perbezaan yang ketara berbanding pengembaraan lalu. Tidak diabaikan, tidak dielak, dan tidak dibantu secara berlebihan. Hanya sekadar wujud secara normal. Suasana seperti ini memeluk Sarah dengan lembut. Pemandu itu membimbing Sarah menaiki tanjakan tanpa teragak-agak, membawanya dengan prihatin ke bahagian tengah bas yang telah disediakan ruang khas. Peralatan untuk mengikat kerusi roda juga lengkap tersedia. Tindakan terakhir pemandu itu malah tidak melibatkan pandangan mata, seolah-olah ingin menyampaikan bahawa tiada keraguan sedikit pun, seolah-olah dia telah melakukan ini berpuluh-puluh, beratus-ratus kali. Ketenangan dan kecekapan itu perlahan-lahan melepaskan Sarah daripada menjadi kewujudan yang istimewa dengan begitu lembut. Tidak lama selepas bas mula bergerak, air mata mengalir dari mata Sarah secara semula jadi. Tekaknya terasa sebak sehingga tidak mampu berkata-kata. Dalam perjalanan-perjalanan lalu, hanya untuk melakukan satu perkara, dia perlu berusaha seolah-olah sedang berperang. Setiap kali meminta, perlu menjelaskan, perlu menunggu, dan kadang-kadang terpaksa menerima rasa tidak puas hati orang lain. Tetapi sekarang, di tempat ini, tiada apa yang diperlukan. Cukup sekadar berada di sini. Ketika bas bergerak perlahan, perasaan ini semakin merebak. Sarah memejamkan matanya perlahan-lahan. Di luar tingkap, terbentang pemandangan jalan raya Malaysia yang masih asing baginya. Tetapi apa yang membuatnya merasa lebih baru daripada mana-mana pemandangan adalah suasana di dalam bas ini, tiada apa-apa akan berlaku. Tidak akan ditolak oleh sesiapa, hanya akan dibawa ke destinasi secara semula jadi. Betapa berharga dan bermaknanya pengalaman ini, Sarah faham sepenuhnya, sehingga ucapan terima kasih pun tidak terlintas di fikirannya. Hanya air mata yang membasahi pipi menceritakan isi hatinya.
Ia adalah bukti yang mengesahkan bahawa dia akhirnya telah tiba di tempat yang jauh dari keputusasaan. Apabila Sarah tiba di KL Sentral pada suatu petang hari bekerja, stesen itu sesak dengan orang ramai, tidak ubah seperti waktu puncak. Orang ramai berjalan lalu lalang, suara pengumuman datang dari segenap arah. Bunyi roda beg pakaian dan derap langkah yang tergesa-gesa. Semua ini membangkitkan kenangan pahit di Seoul dengan jelas. Terjatuh di platform stesen, tetapi tiada siapa yang membantu, pandangan dingin, tawa yang didengarinya, dan lensa telefon bimbit yang dihalakan ke arahnya. Ia bukan sekadar kesakitan fizikal, tetapi saat di mana jiwanya hancur. Mungkin aku akan ditolak lagi. Atau mungkin aku akan dianggap sebagai beban sekali lagi. Loseng amaran dari ingatan Sarah berbunyi kuat. Dia menggenggam brek tangan kerusi rodanya dengan kuat sehingga mengeluarkan bunyi kecil. Dan pada ketika itulah, seorang kaki tangan stesen muda beruniform berjalan lurus ke arah Sarah. "Cik Sarah, kami sudah menjangkakan kedatangan Cik." Nada suaranya mantap dan senyumannya mesra, sama seperti pegawai yang ditemuinya di lapangan terbang. Mendengar kata-kata yang begitu semula jadi seolah-olah ia perkara biasa, Sarah mengangguk perlahan. Kebimbangannya belum hilang sepenuhnya, tetapi dia dapat merasakan dengan jelas bahawa orang ini sedang melakukan sesuatu untuknya. Dia dibimbing melalui laluan yang lebih tenang untuk mengelakkan kesesakan. Terdapat lift untuk perbezaan aras, tangga bergerak diuruskan, terdapat tanjakan, pemegang tangan, dan jubin sentuh untuk orang buta. Semuanya diatur dengan sempurna tanpa kelihatan terlalu disengajakan. Dan kesemulaan itulah yang paling menyentuh hati Sarah. Kaki tangan stesen itu menghubungi kaki tangan lain melalui radio komunikasi sambil membimbingnya tanpa teragak-agak. Jika seorang pun teragak-agak, laluan mungkin akan terhalang. Sebaliknya, semuanya berjalan lancar sehingga mengejutkan. Sarah merasa seolah-olah dirinya telah diserap menjadi sebahagian daripada sistem yang besar ini. Tidak lama kemudian, kaki tangan stesen berhenti di hadapan platform dan mengangguk kecil. Masih ada sedikit masa sebelum kereta api tiba. Di sebalik ayat itu, terselit kehangatan yang lebih daripada sekadar panduan biasa, seolah-olah memberitahunya, sila tunggu dengan tenang. Di platform, ramai orang, tetapi tiada siapa yang merenung Sarah. Tiada siapa yang berjalan jauh untuk mengelaknya, dan tiada siapa yang mengelak pandangan dengan malu. Semua orang hanya fokus pada destinasi masing-masing. Sarah perlahan-lahan dapat bergaul dalam arus orang ramai ini secara semula jadi. Tempat ini memang berbeza. Api keyakinan di lubuk hati Sarah dinyalakan secara senyap. Inilah saatnya perasaan aneh yang dirasainya di kelia mula bertukar menjadi keselesaan yang sebenar. Bukannya dia tidak boleh hidup tanpa bantuan, tetapi ini adalah tempat di mana apabila bantuan diperlukan, ia akan dihulurkan secara semula jadi. Inilah KL Sentral tempat dia berdiri sekarang. Dahulu, mengembara adalah satu ketakutan. Tetapi sekarang, dia mula merasakan bahawa mungkin dia boleh terus mengembara. Perubahan kecil ini sudah cukup untuk menghangatkan hati Sarah dengan teguh. Sarah berdiri di platform kereta api khas di KL Sentral, menegakkan badannya secara semula jadi. Dalam perjalanan lalu, hanya berdiri di platform sudah cukup membuatnya resah. Tetapi di tempat ini, sesuatu telah berubah sedikit. Tetapi, adakah ia akan baik-baik saja? Rasa tidak yakinnya masih belum hilang sepenuhnya. 10 minit sebelum kereta api berlepas, seorang kaki tangan lelaki muncul di hadapan Sarah. Di dadanya, tersemat tanda nama dalam tulisan Rumi. Dia tersenyum dan menunduk sedikit, lalu berkata dengan suara yang lembut, "Cik Sarah, kami sudah bersedia untuk berkhidmat untuk Cik di sini. Harap Cik bertenang." Dalam nada suaranya, terdapat keyakinan yang lahir dari pengalaman, tetapi bukan suara robotik yang hanya menjalankan tugas. Ia adalah keikhlasan yang dapat dirasai dengan jelas. Sarah menoleh ke platform. Sebuah tanjakan muda alih telah dipasang dengan kemas sebelum kereta api tiba. Beberapa orang kaki tangan sudah bersiap sedia di posisi masing-masing. Tiada siapa yang kelam kabut, tiada yang menjerit. Semuanya berjalan seolah-olah ia adalah perkara biasa. Pemandangan itu sangat berbeza dengan pengalaman menaiki pengangkutan yang penuh dengan kekecohan dan ketegangan di masa lalu, seolah-olah berada di dunia yang lain. Tidak lama kemudian, kereta api perlahan-lahan memasuki platform.
Apabila pintu terbuka, seorang kaki tangan berkomunikasi melalui radio sambil tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, silakan ikut isyarat ini." Kerusi roda Sarah mula bergerak ke hadapan. Tangan yang membantu menolak dari belakang dengan lembut menyalurkan kehangatan. Ia bukan ditolak, tetapi diiringi. Perasaan itu membuat Sarah tidak dapat menahan nafas lega. Penumpang di sekeliling tidak membuat bising atau menunjukkan sikap tergesa-gesa. Kelihatan semua orang tidak menganggap pemandangan ini sebagai sesuatu yang istimewa. Dan ketidakistimewaan itulah yang menjadi kejutan bagi Sarah, satu kebahagiaan yang datang dari hati. Apabila masuk ke dalam gerabak, tempat duduknya telah disediakan dengan kemas. Laluan cukup luas. Seorang kaki tangan wanita mengangguk sedikit dan menyampaikan maklumat yang diperlukan dengan prihatin. Sikap itu menunjukkan penghormatan yang semula jadi, seolah-olah dia adalah pelanggan biasa seperti yang lain. Sebelum kereta api berlepas, kaki tangan di platform melambai selamat tinggal dan memberi hormat dalam diam. Bukan untuk pertunjukan dan bukan atas arahan sesiapa. Ia adalah satu bentuk penghormatan yang melangkaui urusan kerja. Melihat adegan perpisahan itu, hati Sarah mengalami perubahan. Apa yang dirasainya bukan sekadar kebaikan hati, tetapi keyakinan. Semua tindakan yang dilalui terselit keikhlasan yang bukan lakonan. Mereka tidak menganggap diri mereka sedang membantu Sarah dan tidak menganggap mereka melayannya secara istimewa. Mereka hanya menyambutnya sebagai seorang wanita dengan cara yang paling semula jadi. Arus kehangatan membanjiri hati Sarah. Dia menyapu air mata di hujung matanya dengan jari dan merenung platform yang terbentang di luar tingkap. Pemandangan itu kelihatan berbeza dari mana-mana perjalanan sebelumnya. Malaysia tidak sama. Keyakinan itu terukir di hati Sarah secara senyap tetapi kuat pada saat itu. Sarah tiba di sebuah hotel butik warisan di Georgetown, Pulau Pinang. Bangunan itu diperbuat daripada kayu yang telah berusia lebih 100 tahun. Berhadapan dengan pintu kayu yang kelihatan berat, Sarah tanpa sedar menahan nafas. Bolehkah orang macam aku tinggal di sini? Ketika kebimbangan itu melintas, pintu masuk terbuka secara senyap. Pemilik hotel yang mengenakan baju kurung ringkas menyambutnya dengan senyuman lembut. "Selamat datang. Lantai kami tiada bendul, silakan masuk dengan selesa ya." Kata-kata itu bukan sekadar sapaan formal, tetapi sambutan yang penuh prihatin dan datang dari hati. Lantai di pintu masuk telah diubah suai menjadi rata supaya kerusi roda boleh melaluinya dengan mudah. Di hadapannya, terdapat tanjakan yang kelihatan tidak menonjol, tetapi diletakkan dengan baik, seolah-olah ia adalah laluan yang sambutan yang disediakan khas untuknya. Ketika dia bergerak di sepanjang koridor, cahaya matahari petang yang menembusi tingkap kayu seolah-olah menyambutnya. Aroma bunga melur dan sentuhan hangat kayu jati mencipta suasana yang lembut. Dia mencari-cari kaki tangan yang tergesa-gesa atau pandangan yang membuatnya merasa segan, tetapi dia tidak menemuinya. Tiada siapa yang kelam kabut. Hanya ada yang memberi laluan dengan senyap dan lembut. Kadang-kadang ada suara yang berkata ringkas, "Silakan, cik." Tiada paksaan. Tiada rasa segan yang berlebihan, dan tiada jarak yang membuatkan janggal. Sebaik sahaja masuk ke dalam bilik yang ditunjukkan, mata Sarah terbeliak. Sebahagian lantai kayu telah diubah sesuai dengan teliti untuk memastikan kerusi roda boleh berpusing dengan mudah. Di sebelah katil, terdapat sebuah meja teh kecil dengan tanjakan mini. Dinding dipasang dengan pemegang, malah ketinggian alat pendingin hawa juga telah diubah sesuai. Perhatian itu membuatnya merasa terharu, seolah-olah semua kebimbangan yang telah disediakannya tidak berguna langsung. Adakah bilik ini dibina untuk aku? Apabila dia masuk ke bilik air, rasa terharunya semakin mendalam. Ketinggian kepala pancuran pun boleh dilaraskan. Butang kawalan diletakkan di tempat yang mudah dicapai tangan. Di sebelah tap mandi, terdapat pemegang yang kukuh dan kerusi mandi kalis air telah disediakan. Laluan pergerakan dan penggunaan kelihatan tidak sukar sama sekali. Semuanya sangat semula jadi. Ia bukan ruang yang membuatkan sesiapa merasa kasihan, tetapi sebuah tempat yang seolah-olah memberitahu secara senyap, "Kami telah sediakannya untuk Anda, supaya Anda tidak berasa sebarang kesulitan." Sarah menarik nafas dalam-dalam. Itulah saat di mana dia merasakan tubuhnya bukan lagi satu beban. Dalam perjalanan-perjalanan lalu,
di mana sahaja dia pergi, dia sering terpaksa berkata, "Maafkan saya, maaf mengganggu." Tetapi di hotel ini, dia tidak dapat mencari alasan untuk meminta maaf. Hanya ada suasana yang seolah-olah berkata, "Cukup sekadar Anda berada di sini." Sebelum makan malam, pemilik hotel datang ke bilik sekali lagi. Di tangannya ada secawan teh dan teko kecil berisi teh melur. Kalau Cik tidak keberatan, jemputlah minum teh panas ini untuk berehat seketika. Mendengar kata-kata itu, dia tidak dapat mencari kata-kata untuk membalas. Jadi, dia hanya mengangguk dalam-dalam secara senyap, meletakkan semua rasa terima kasihnya dalam anggukan itu. Ia hanyalah pertukaran kecil dalam sebuah perjalanan, tetapi pada saat itu, ia mungkin menjadi peristiwa yang mengubah makna perjalanan dalam hidup Sarah selamanya. Apabila malam menjelma, bilik yang sunyi itu diterangi oleh cahaya lampu yang lembut. Bulan yang muncul di hujung tingkap diwarnai oleh langit biru pekat. Sarah membuka buku catatannya di atas meja dan mula menulis kata-kata yang muncul di fikirannya. Semasa perjalanan yang panjang ini, dia teragak-agak seketika sebelum meletakkan mata penanya pada baris pertama. "Aku sedang mengembara." Saat melihat beberapa patah perkataan ini, arus kehangatan melonjak dari lubuk hatinya. Betapa jauhnya ayat ini daripadanya sebelum ini. Pengalaman di Korea beberapa tahun lalu masih berlegar di kepalanya seperti mimpi ngeri, terjatuh dan hanya ditertawakan. Meminta pertolongan tetapi diabaikan, ditolak di setiap destinasi. Pada masa itu, Sarah benar-benar percaya bahawa dia adalah kewujudan yang telah dipisahkan dari dunia ini. Dia merasakan bahawa mengembara hanya untuk orang yang sihat. Dia tidak mempunyai hak itu. Walau bagaimanapun, beberapa hari yang dihabiskan di Malaysia perlahan-lahan meruntuhkan tembok pemikiran itu sedikit demi sedikit. Pandangan mesra di Clear, panduan yang tidak teragak-agak di stesen kereta api, dan sambutan semula jadi di Hotel Pulau Pinang. Apa yang sama adalah dia tidak dilayan secara istimewa. Tetapi ketidakistimewaan inilah yang menyembuhkan hatinya lebih daripada apapun. Tiada siapa yang terkejut, tiada siapa yang merenung, tiada kekeliruan tentang cara untuk menanganinya. Hanya ada huluran bantuan sebagai perkara biasa. Bagi Sarah, saat itu adalah saat di mana kewujudannya disahkan. Bukan dilihat sebagai orang kurang upaya, tetapi suasana di mana dia dilayan sebagai seorang pelancong yang perlahan-lahan merungkai simpulan di hatinya secara senyap. Dia tidak melawat banyak tempat pelancongan terkenal, tidak menginap di hotel mewah 5 bintang, tetapi apa yang lebih terkesan di hatinya adalah perasaan yang diterimanya di tempat ini. Tidak perlu berusaha mengubah diri sendiri. Masyarakat yang akan mendekati. Keyakinan yang pasti itu membuatkan hati Sarah bergetar lembut. "Aku sedang mengembara." Sarah merenung ayat itu sekali lagi, lalu tersenyum dalam diam. Dahulu, dia selalu merasa bahawa perjalanan memerlukan kebenaran, perlu mengambil berat tentang pandangan orang lain, dan perlu berwaspada agar tidak menjadi beban. Tetapi apa yang Malaysia berikan kepadanya adalah perasaan bahawa aku boleh berada di sini. Ia adalah pengalaman di mana kewujudannya disahkan. Masyarakat tidak cuba memaksanya yang berkerusi roda ke dalam ruang yang selesa untuk orang lain, tetapi penghormatan yang biasa itu telah mewujudkan perubahan yang senyap di dalam diri Sarah. Apabila menutup buku catatannya, aroma bunga yang lembut menusuk hidungnya. Angin malam bertiup lembut melalui tingkap, seolah-olah berbisik, "Selamat datang." Dan Sarah berfikir dalam hati, perjalanan tidak memerlukan apa-apa syarat. Cukup dengan keinginan untuk pergi, itu sudah memadai. Beberapa hari selepas pulang ke rumahnya di pinggir bandar London, dapur kecil yang biasa, rak buku yang dikenali, dan sudut sunyi di luar tingkap di tengah-tengah pemandangan yang sama, dunia kelihatan sedikit berbeza. Apa yang berubah bukanlah pemandangan, tetapi mungkin dirinya sendiri. Sarah membuka komputer ribanya dan log masuk ke akaun media sosialnya. Image di skrin perlahan-lahan muncul. Dia mula mencatat kenangan dari perjalanannya di Malaysia baris demi baris. Pengalaman hanya beberapa minit di platform kereta api, menerima sambutan di luar jangkaan. Betul ke ini berlaku di Malaysia? Kalau negara kita macam ni kan bagus. Ruangan komen dipenuhi dengan suara-suara terkejut dan penuh harapan. Dan di antaranya, ada juga pengguna kerusi roda sepertinya yang menulis, "Saya mendapat banyak keberanian. Saya pun ingin cuba mengembara sekarang.
Ucapan terima kasih mengalir masuk tanpa henti. Dari seseorang yang pernah berbisik di dalam hati, "Aku tak sepatutnya datang ke sini." Kini dia telah menjadi orang yang menanti-nanti hari untuk kembali ke tempat itu. Perubahan ini mungkin jawaban kepada perjalanannya. Di atas meja, terdapat sebuah buku kecil berwarna biru laut. Ia adalah pasport baru yang baru dibuatnya beberapa hari lalu. Dari sekadar dokumen pengenalan diri, buku itu kini terasa seperti kunci yang akan membuka masa depan. Lain kali, pantai di selatan Malaysia bagus juga, agaknya. Kata-kata yang terkeluar tanpa sengaja itu membuatnya tertawa sendiri. Beberapa bulan lalu, dia masih takut untuk menaiki kapal terbang, tetapi sekarang dia merasa begitu gembira merancang perjalanan. Inilah kekuatan yang diberikan oleh Malaysia kepada Sarah. Bukan sekadar luaran, tetapi sambutan yang datang dari hati. Sambutan itu perlahan-lahan mengubah dirinya. Dan untuk membuat seseorang terkesan, tidak perlu ada adegan yang gah. Apa yang diperlukan adalah perhatian yang senyap dan ikhlas. Betapa dalamnya kehangatan itu dapat menyentuh hati seseorang, Sarah telah mempelajarinya sendiri. Rakyat Malaysia tidak memandang Sarah sebagai pengembara yang mempunyai halangan, tetapi menyambutnya sebagai seorang wanita. Sikap itu sentiasa menyokong, menyembuhkan, dan memberinya keberanian, seolah-olah menolaknya dengan lembut dari belakang dan berkata, "Anda ada tempat Anda sendiri di sini." Sehingga hari dia dapat mengembara sekali lagi, Sarah memutuskan untuk menjalani setiap hari dengan penuh kesedaran. Kenangan perjalanan bukanlah satu pengakhiran, tetapi ia adalah permulaan kehidupan yang seterusnya. Dalam hidupnya, tidak akan ada lagi perkataan menyerah. Dia mengambil pen dan menulis ayat terakhir di dalam buku catatannya. "Kerana aku telah diselamatkan oleh perjalanan, maka aku ingin terus mengembara." Dan di sudut kertas itu, dia menulis dengan tulisan kecil, "Terima kasih Malaysia, aku pasti akan kembali lagi."